Syamah. Ustaz Ghazali kata, aku duk istighfar, mati dah kau ini. Dengan apa yang disebut dalam khutbah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Oh, tapi nasib baik dia kata, tak ada, tak mati dia kata. Ustaz Ghazali cerita pada saya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, seorang ulama hebat, ditemui oleh Syekh Abdul Hafiz At-Tilimsani. Abdul Hafiz At-Tilimsani ni yang apa nama, yang ijazahkan hadis kepada saya. Dia kata, saya nak pergi ke Australia, apa pandangan Tuan Guru? Tuan Guru ni jawab, sekiranya kamu pergi ke Australia dan menyebarkan ilmu, kamu mati di sana, maka kamu mati syahid. Dia kata kepada Abdul Hafiz At-Tilimsani, kamu akan mati syahid. Maka dia pun istikharah 3 bulan. Dia cerita pada saya ni, waktu tu saya tanya kan, saya istikharah 3 bulan. Dia kata 3 bulan 10 akhir Ramadan, saya mimpi saya naik kapal terbang dan sampai di lapangan terbang Australia. Sampai di lapangan terbang Australia, saya jumpa 3 orang ulama dalam mimpi saya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Ramadan Al-Buti. Waktu tu waktu asar hari Jumaat, dan saya mau semayang. Maka saya pun tanya, siapa yang akan mengimamkan solat kami, solat kita asar ni? Dijawab 3 orang ulama, semua 3 orang ulama ni. Mereka menjawab, yang paling tua di kalangan kami dan yang paling alim di kalangan kami. Jadi 3 orang ulama yang paling alim ni, 3 orang ni, dan paling tua adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan sudah meninggal dunia. Syekh Al-Buti pun sudah meninggal dunia baru ni, kena tembak. Syekh Qardawi dia hidup lagi. Jadi dia pun semayang kat situ, mayasa dalam mimpinya. Kemudian dia pun ambil keputusan terus berhijrah daripada Syria terus ke Australia, dan berada di Australia sampai betul-betul hari asar, waktu asar hari Jumaat, di lapangan terbang dia tengok dalam mimpi dia. Jadi saya pun bermukim di situ sudah 12 tahun, mengajar di Australia dan telah mengislamkan ramai orang Australia. Cuma dia datang ke Malaysia 2-3 hari ni kerana nak cari Mustafa Putih dan nak cari Syekh Nuruddin, nak pergi jumpa dengan alim ulama. Tuan-puan, alim ulama tu pun sanggup turun daripada Australia nak cari alim ulama di negara kita. Kita orang alim datang, tak ramai pun, artis datang penuh. Ni masalah kita ni, penyakit orang kita ni. Oleh kerana itu tuan-puan, saya pun mengambil kesempatan daripada beliau untuk mendapatkan beberapa ijazah hadis dan ijazah amalan, macam apa nama Syekh Asy-Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili, Hizbul Bahri pun dia ada sanad. Jadi antara benda yang dibagi adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya rasa amat baik untuk kita pelajari. Jadi saya pun mulakan kitab pada malam ini dengan tajuk 40 hadis akhlak mulia. Okey, jadi kita mulakan pengajian kita dengan apa nama, dengan Ummul Kitab, sebagai kita bagi apa nama, hadiahkan hadiah Ummul Kitab ini kepada tuan-tuan guru kita yang terlebih dahulu pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada pengarang kitab ni, iaitu Syekh Fahmi Zamzam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita mulakan dengan muqaddimah al-muallif. Muqaddimah penulis, dia kata akhlak mulia ialah buah daripada iman yang berada dalam lubuk hati. Kalau nak tahu orang tu beriman ke tak beriman, tengok akhlak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik sekali iman dia, yang paling sempurna iman dia, ialah orang yang paling baik sekali akhlak dia. Kalau dia jenis suka menipu, iman tak kuat. Dia apa nama, buah daripada iman. Setengah orang kata tak, orang kata aku ni nampak je tak pakai tudung, tapi hati aku baik, menipu. Kalau tak pakai tudung tu hati tak baik dah tu. Hati confirm tak baik tu. Sebab apa? Sebab hati kotor. Sebab tu dia buka aurat. Akhlak tak ada. Dia sanggup tunjuk aurat dia pada orang lain. Dia tak ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia cakap aku ni nampak je baik, nampak je apa nama tak baik, tapi sebenarnya baik, tu mengarut lagu tu. Ni ada geng-geng cakap macam ni.
Nampak je aku ni tak pakai tudung, tapi aku ni baik. Baik kat mana? Kau lawan Allah hari-hari. Allah suruh pakai tudung tutup aurat, kau tak pakai tudung. Orang yang sempurna imannya mesti sempurna akhlaknya. Sebaliknya orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada dalam hatinya. Al-iman ma waqara fil qalbi. Iman ini apa yang tertanam kukuh dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Amal perbuatan dia, kalau dia cakap baik, insya-Allah akhlak dia baik. Kalau dia jaga akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, dalam kitab-kitab akhlak ada menyebut akhlak dengan Allah macam mana, akhlak dengan Rasulullah macam mana. Kadang-kadang kita tak belajar akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau pergi di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dengan Rasulullah, pergi kat makam tak boleh nak muka kita tengok duk intai kat lubang-lubang, tak boleh. Tak boleh intai kat lubang-lubang nak tengok macam mana, tak boleh. Agak-agaknya kalau Rasulullah ada, kita kena rasa Rasulullah ada. Bila Rasulullah ada, kita kena tunduk, akhlak baik. Ini setengah intai, mana Rasulullah ada kat situ. Sampai kuatkan suara pun tak boleh. Jadi akhlak yang baik, dan Rasulullah SAW sebut, idza sallama ahadukum alayya raddallahu alayya ruhi hatta arudda ilaihi salam. Apabila seorang umat aku memberi salam kepada aku, Allah Ta'ala akan kembalikan rohku kepada aku, sehingga aku dapat jawab salam orang yang bagi salam kepada aku. Jadi oleh kerana itu, bila kita sampai depan makam Rasulullah ni, kena tunduk, kena tunjuk akhlak yang baik. Dan orang yang tunjuk akhlak yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bayar cash lagi. Apa nama seorang sahabat kita yang sentiasa hilang selipar di Masjid Nabawi. Tiap kali pergi hilang selipar. Dia fikir, kenapalah aku hilang selipar. Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia satu ilham, mungkin kerana aku tidak hormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hormat? Sebab aku ambil selipar, aku nak pakai, aku tak letak baik-baik, aku lempar gitu je. Macam orang pergi Masjid Nabawi kan, keluar dari Masjid Nabawi kan, dia ambil selipar, dia letak baik-baik ke dia lempar nak pakai. Lempar bunyi pak 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 bunyi kan. Sedangkan jasad Rasulullah SAW ada dekat, tak jauh, belakang tu je dia jasad, kita boleh lempar. Tak hormat Rasulullah langsung. Jadi hamba Allah ini, dia rasa mungkin macam tu kot, aku tak hormat Rasulullah SAW. Maka dia ambil peluang, bila dia beli selipar yang paling latest tu, dia pun tak lempar lah. Dia fikir, ilham dia datang, dia nak pakai, dia ambil, dia letak pelan-pelan, dia pakai. Allah tak hilangkan selipar dia sampai dia balik Malaysia. Selipar tu yang sebelum ni hilang aja, tapi Allah ilhamkan kepada dia supaya hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab dengan Rasulullah, adab dengan ibu bapa, adab dengan guru. Sehingga kata Syekh Nuruddin ketika ditanya soalan, adakah kita perlu beradab dengan guru ketika kita belajar di hadapan TV? Depan TV tengok, tanyalah ustaz. Dia tanyalah ustaz, duduk apa nama atas kursi malah tu, ataupun atas kursi baring, kaki betul lah ke TV. Lepas tu minum air, lepas tu makan kuih. Tengok, tanya ustaz, boleh ke tak boleh? Jawab Syekh Nuruddin ketika saya pergi ke Bogor, itu tidak beradab dengan guru. Walaupun dia tak ada kat depan kita, tapi kita ada depan dia. Bila kita ada depan dia, kita kena jaga adab. Maknanya pakai macam dia ada kat depan kita. Macam mana tuan-puan? Agak-agak dulu ustaz. Biasa je, buat main-main je lah waktu belajar dengan dalam TV, tanyalah ustaz, dalam halaqah. Maknanya adab kita tak jaga. Maknanya itu adab dengan guru. Dan banyak lagi adab-adab dengan apa nama, dengan anak seorang bapa, adab dengan anak, adab dengan ahli keluarga. Itu semuanya termasuk dalam akhlak. Akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap Muslim, kerana hakikat iman apabila wujud dalam hati, ia akan dapat memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Dan orang yang beriman bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala perbuatannya, dan ia beriman bahawa Allah Ta'ala akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya itu pada hari kiamat nanti, sudah pasti ia tidak berani melakukan sebarang maksiat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, la imana liman la amanatalah.
tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah pada diri. Ini yang apa nama, yang patut dibaca oleh semua calon-calon nak masuk tanding. Nak masuk tanding ni, kalau dia baca hadis ni kan sedap. Tidak ada iman bagi orang tak ada amanah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, idza fa'alat ummati 15 asya'a, apabila umat aku buat 15 perkara, halalahal bala, maka Allah Ta'ala akan turunkan bala kepadanya. Antara yang disebut, idza kanal maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman, apabila harta-harta kekayaan berlegar sesama puak-puak mereka sahaja. Ni bala nak turun ni, kalau apa nama, kalau harta kekayaan berlegar sama-sama puak mereka saja. Wal amanatu maghnaman, dan amanah itu dianggap satu cara nak banyakkan duit. Amanah, tanggung jawab berat, dianggap satu cara saluran untuk dapat duit, untuk jadi kaya. Dapat jawatan ni, maka dapatlah banyak projek. Itu amanah yang dianggap sebagai satu cara untuk mengkayakan diri. Waktu tu bala Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kaum tersebut. Kerana apa? Kerana amanah ini bukan sebab untuk kita jadi kaya dengan amanah tersebut. Jadi Nabi sebut, orang yang tak jaga amanah tidak ada iman baginya. Sebab itulah siapa-siapa nak, sebab itulah Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari seorang yang amat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang pada dia, sehingga malaikat pun kenal dia. Malaikat kenal, bukan orang biasa. Malaikat kenal Abu Dzar Al-Ghifari ni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, Jibril tengok je kepada Abu Dzar.